Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Okay, untuk kelas pada hari ni, Ustazah nak tanya sebelum ni, topik Ustazah ajar hari ni, awak semua dah belajar dah sebelum ni dengan Ustazah Wan Surina kan? Tajuk dia ialah bersuci asas kebersihan. Jadi, Ustazah nak, Ustazah nak tanya satu soalan lah. Kalau kamu ingat lagi lah apa yang kamu belajar. Kalau kita nak berwuduk, kita kena guna air apa? Air mutlak. Air mutlak. Pandai. Alhamdulillah masih ingat lagi. Betul, air mutlak. Okey. Jadi, kalau lah kalau ramai ingat lagi air mutlak tu maksudnya si awak ni masih lagi inilah, masih lagi ingat lah apa yang diajar oleh Ustazah Wan Surina sebelum ni kan? Okey. Okey, jadi sekejap nak buka skrin Ustazah sekejap. Okey. Boleh nampak tak dekat slide Ustazah? Untuk topik hari ni sebab hari ni Ustazah nak bagi macam sebab topik ni dah lama dah belajar, jadi hari ni Ustazah akan ulang balik topik ni supaya maksudnya supaya kamu ingat balik. Maksudnya kalau dah ingat tu makin kuat kamu ingat, kalau kamu lupa boleh ingat balik apa yang kamu lupa tu. Okey. Okey, baiklah. Buku test muka surat 101 atau hingga 106. Kalau buka buku nota ni, buku nota pendidikan Islam ni, muka surat 79. Boleh tengok situ deh. Alright. Okey, jadi pelajaran 18, tajuk kita hari ni ialah bersuci asas kebersihan. Okey. Yang pertama, maksud dan hukum taharah. Jadi Ustazah nak minta Adam. Adam Ikhwan boleh bacakan tak dari segi bahasa dengan dari segi istilah? Dari segi bahasa, suci dan bersih. Istilah, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, bagus Adam. Okey, dari segi bahasa suci dan bersih sebab taharah ni maksudnya taharah ni dalam perkataan Arab kan, dari bahasa Arab. Jadi kalau dah bahasa Melayu dia suci dan bersih. Dan dari segi istilah ni pula suci dan bersih daripada apa? Daripada hadas dan najis. Okey, bukanlah maksudnya kat sini hadas dan najis lah bersih. Bila bersih daripada hadas dengan najis ni, barulah kita boleh melakukan solat. Okey, jadi ke sini. Setiap Muslim yang ingin melaksanakan ibadah solat dan tawaf disyaratkan suci daripada hadis dan bersih daripada sebarang hadas daripada hadas, bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat ibadat. Begitu juga memegang atau membawa Al-Quran, mestilah kita suci daripada hadas. Okey, so ni ni ialah dalil. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhiri, yang bermaksud Allah suka pada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Maksud kat sini, kita ni kalau boleh sentiasalah bersihkan diri. Macam tu, sekarang kita wuduk 5 kali sehari, itu ibadat kita pun bersihkan diri. Apa tu wuduk sebab kita cuci tangan, kita cuci muka, kita bebas daripada kekotoran sebab kita nak melaksanakan solat. Jadi kat situ, kita bersih dan suci setiap masa. Bila kita solat kan, solat lima waktu. Jadi itulah kepentingan kita menjaga solat. Bila kita jaga solat, kita jaga juga kebersihan diri kita. Bila kita bersih, Allah pun suka, Allah pun sayang. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey, taharah. Taharah ni mengangkat hadas, menyucikan najis. Jadi kalau tengok mengangkat hadas ni, hadas ni ada dua jenis. Kalau awak nampak dekat skrin salah satu, hadas ni ada dua jenis. Hadas kecil, hadas besar. Okey, jadi hadas kecil ni, okey, Mariam boleh dengar tak Ustazah? Boleh buka mic tak Mariam? Boleh. Mariam? Okey, Mariam. Okey, cara untuk mengangkat hadas kecil macam mana? Kat bawah ni dah ada dah tulis. Berwuduk. Okey, bagus Mariam dengan cara berwuduk. Okey, Ain Adawiyah, boleh tak? Selain pada berwuduk, apa lagi cara dia? Nampak. Bertayamum. Okey, bagus. Bertayamum. Jadi untuk mengangkat hadas kecil, maksudnya mengangkat hadas kecil ni kiranya kalau kita terkentut ke, terkencing ke, terberak ke, macam tu contohnya. Dengan cara kita ambil wuduk, kita bertayamum, kita suci dan bersih. Kita bersih daripada hadas. Okey, seterusnya kalau kita nak mengangkat hadas besar ni pula dengan cara, okey, Ustazah nak minta Fazura. Fazura boleh on mic ke line slow Fazura? Kalau line slow minta tolong ni lah. Minta tolong Aidil. Aidil boleh Aidil?
Boleh. Okey, Aidil, cara untuk mengangkat hadas besar. Ada dua. Sebutkan dua-dua. Mandi dan tayamum. Okey, bagus Aidil. Okey, bagus semua. Okey, jadi cara untuk mengangkat hadas besar ni pula ialah dengan cara mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Okey, kita dah mandi wajib kita dah belajar belum ke form 2? Saya tak ingat. Tapi mandi Deh. Mandi wajib semua tahu kan mandi wajib macam mana kan? Berwudu dulu. Tahu. Okey, semua tahu. Jadi bila dah mandi wajib ni ialah untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar ni seperti kalau lepas apa? Berjunub ataupun kita kalau bagi perempuan apa tu? Nifas, haid. Okey, itu ialah hadas besar. Jadi dengan cara mandi dia tak ada air, tayamum. Okey. Okey, so taharah ni, taharah dalam konteks menyucikan najis pula ada 3 jenis najis yang perlu kita tahu, iaitu mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughallazah. Jadi tiga ni mukhaffafah, mutawassitah dengan mughallazah ni adalah 3 jenis najis yang kita perlu ingat. Okey, ingat mukhaffafah, mutawassitah dengan mughallazah. Okey, seterusnya. Okey. Alat untuk bersuci. Okey, Ustazah nak minta um, Fitri Aizat boleh tak buka mic? Boleh. Okey, Fitri Aizat tolong bacakan ada 7 jenis air. Cuba bacakan air tersebut. 7 jenis tu. Air hujan, air Mhm. mata air, air Mhm. sungai, air Mhm. laut, air Mhm. perigi, air salji, air embun. Okey, bagus. Terima kasih Fitri Aizat. Okey, jadi air ni ada 7 jenis air dan 7 jenis air ni ialah air mutlak. Okey. Jadi Ustazah, kalau pakai air pahit macam mana pula Ustazah? Air pahit tak ada dalam ni. Okey, air pahit tak ada dalam ni. Tapi air pahit ni yang kita pakai kat rumah ni selalunya sumber air pahit ni pun daripada 7 jenis air ni. Jadi kita bolehlah gunakan untuk berwuduk. Janganlah kata tak boleh ni mak. Kata kamu kita tak boleh ni mak. Ustazah kata 7 jenis air je. Air pahit ni tak ada. Jangan. Air pahit ni boleh. Air pahit boleh sebab air pahit ni kadang tu air pahit ni datang daripada mata air. Datang daripada perigi. Datang daripada sungai. Okey, faham Ni 7 jenis air. Maksudnya kalau air hujan kita tadah ni boleh tak berwuduk? Boleh selagi air tu kita tak celup tangan dalam tu. Tak celup-celup banyak kali Banyak kali lah celup-celup dalam tu. Maksudnya bolehlah berwuduk selagi tak celup. Kalau dah celup, dah pijak-pijak kaki, dah macam-macam dah. Tak boleh lah itu. Okey. Tanah ni, yang ni lah debu tanah yang suci ni macam biasa untuk bertayamum lah. Bila tayamum ni, bila tak ada air, kita bersuci dengan cara bertayamum ataupun batu atau benda kesat. Kita belajar dulu kan? Kita belajar dulu apa tu? Kita belajar istinja masa PDPC dulu kan. Istinja menggunakan apa tu alat-alat seperti tisu, kertas, daun, batu dan sebagainya. Ini untuk menggantikan air lah sekiranya. Boleh juga. Maksudnya ni menyucikan bila berhadas lah nak cuci-cuci. Masuk hutan, tak jumpa air ke apa semua bolehlah pakai benda ni. Okey, terusnya. Siapa? Tahu ke? Oh, biasa Okey. Ini ialah jenis air yang pertama. Okey kan tadi kan jadi saya nak terangkan. Okey. Jenis air ada 4. Ada 4 jenis air iaitu air mutlak, air mustakmal, air musyammas dan juga air mutanajis. Jadi 4 jenis air ni ialah air yang utama lah. Ada lagi ni air muqayyad pun ada juga tapi saya nak tekankan kepada 4 jenis air ni. Jadi kita tengok satu-satu. Itu air mutlak. Okey, air pertama iaitu air mutlak. Jadi air mutlak kamu ingat air mutlak ni suci dan boleh disucikan. Semua untuk air mutlak ni ialah suci dan boleh disucikan. Okey, sifat dia ialah air bersih yang belum digunakan. Ingat tadi saya kata kalau ada celup air, kalau air hujan tu air mutlak. Tapi bila celup, kita dah guna. Jadi air tu dah tak bersih, tak boleh guna untuk berwuduk. Jadi jadi air mutlak ni sifat dia ialah air bersih yang belum digunakan lagi untuk kita bersuci dan berhadas. Okey, boleh faham Lepas tu, dia tidak berubah bau, warna dan rasa jika ada benda asing masuk dalam tu. Okey, faham? Contohnya macam awak kolam masjid tu besar gila-gila lah kolam masjid tu. Lepas tu, masuklah ada tai cicak satu. Boleh ke tak macam tu? Yang tu masih boleh lagi sebab tai cicak sikit. Lagipun benda tu dimaafkan sebab tai cicak tu sesuatu yang tak boleh dikawal lah. Kecuali lah kalau ada orang pergi masuk ke dalam tu, itu lain.
Itu lain kalau dia orang masukkan ataupun dia masuk tanpa sengaja tu berbeza. Okey, kegunaan dia mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Okey, kat sini air mutlak ni boleh digunakan untuk kita mandi wajib. Mandi wajib mesti air mutlak. Berwuduk dengan air mutlak. Membasuh sesuatu yang terkena najis. Okey, ini ialah air mutlak. Maksudnya air mutlak kat sini bersih, suci dan boleh digunakan untuk berwuduk, mandi wajib dan sebagainya. Okey, mari kita tengok pula, ada juga jenis air yang bersih tapi kita tak boleh guna pun untuk berwuduk. Okey, iaitu air mustaqmal. Dia bersih tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Dia suci. Boleh suci tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya ialah air dia ialah air mutlak yang telah digunakan. Contohnya. Contoh lain pada air mustaqmal ni lah. Dia dikatakan boleh diminum dan digunakan untuk perkara tidak berkaitan dengan mengangkat hadas yang bersuci. Kalau bagi contoh macam ni lah. Untuk air mustaqmal ni. Contoh pada air mustaqmal ni ialah contohnya macam air bandung. Air bandung tu bersih dan suci. Awak boleh je nak minum apa semua tapi awak tak boleh gunakan air tu untuk mandi wajib ke, untuk berwuduk tak boleh. Okey, tu contoh pada air mustaqmal ni Dia bersih, boleh minum, bersih. Tak kotor pun tapi tak boleh digunakan untuk bersuci sebab dia dah bercampur-campur dah dengan benda lain. Okey, selain pada tu termasuklah juga air mutlak. Dia pula macam tadi saya kata awak dah apa tu? Tak ada air hujan kan? Tak ada air hujan dalam baldi. Lepas tu datang adik awak pergi celup kaki dalam tu, bergendam-gendam. Yang tu dah tak boleh dah lah. Dah tak boleh jadi dah lah air mutlak. Dia jadi air mustaqmal dah kat situ. Okey, boleh lah air mustaqmal tu boleh lah cuci baju macam tu je lah. Tapi kalau nak buat berwuduk tak boleh. Okey, seterusnya. Air musyamas. Okey, air musyamas ni macam mana pula air musyamas ni? Okey, air musyamas ni disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali perak dengan bekas perak dengan emas. Okey. Selain pada bekas perak dengan emas tu kalau kena air panas dia ialah air musyamas. Contohnya lah macam awak letak dalam baldi tadi lah. Contohnya air hujan tadi. Saya bagi contoh hujan tadi. Okey, hujan. Tiba-tiba awak dah tak ada air. Lepas tu awak lupa pula nak angkut. Tengah panas tengah hari tu nak ambil wuduk. Boleh ke Ustazah? Tak boleh lah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia makruh sebab dalam keadaan dia masih panas. Tapi kalau dah sejuk boleh. Jangan tahu, dia sejuk dia boleh. Dengan syarat tak disentuh lagi lah. Okey. Maksudnya dalam keadaan dia panas tu kalau boleh janganlah guna untuk berwuduk. Maksudnya tengah betul panas dengan bahasa gasak macam tu kan. Nak guna untuk berwuduk janganlah, sakit kulit kita nanti. Okey. Jadi kat sini kata sifat dia ialah terdedah kepada cahaya matahari. So ingat tadi air mutlak, suci dan boleh menyucikan. Kalau mustaqmal tadi suci tapi tak boleh menyucikan. Lepas tu air musyamas, air yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, dia disimpan dalam bekas logam dan terdedah kepada cahaya matahari. Okey, kecuali emas dengan perak. Okey, boleh faham yang ni? Ni makruh tau hukum dia kalau guna, bukan haram. Makruh je. Makruh tu boleh guna cuma tak dapat pahala. Macam tu lah. Seterusnya, mutanajis. Mutanajis ni nama pun dah tahu dah. Nama dia mutanajis. Najis tu. Dengan najis tu apa dia? Okey, najis tu ialah benda kekotoran lah macam bangkai dan sebagainya. Air yang dimasuki atau terkena najis. Bila dah masuk dalam air tu dah terkena najis dikira sebagai air mutanajis. Contoh saya bagi mutanajis contohnya baldi air dalam baldi sebab dia kecil. Air dalam baldi masuk tai cicak. Yang tu janganlah ambil wuduk dengan air tu dah tak boleh. Masuk bangkai-bangkai dalam tu. Maksudnya kalau bukanlah bangkai lalat tapi macam macam cicak mati dalam tu. Ada lipas ke dalam tu. Yang tu kalau boleh janganlah ambil wuduk dalam tu. Tidak sah bersuci dan tak boleh minum. Bahaya. Takkanlah nak minum tengok-tengok ada bangkai, ada tai-tai dalam tu, tai burung, tai cicak kan. Apa tu boleh pula lagi minum. Janganlah. Kita pun geli kan. Okey. Air yang dimasuki najis jumlahnya tidak sampai 2 kolah. Tak sampai 2 kolah. Okey, tak sampai 2 kolah. Nanti kita tengok kolah tu macam mana. Macam kolah yang kat rumah kita ke? Tak, nanti kolah ni dia ada ukuran tersendiri. Jadi nanti kita tengok lepas ni. Macam apa ukuran untuk kolah ni. Okey. Tidak mengubah warna dan rasa. Okey, air tidak mengalir. Contoh kalau air mengalir ni contohnya macam air sungai lah. Macam air sungai ataupun air tu dibiarkan mengalir. Terus kan kolah tu dibiarkan mengalir terus. Tu lain. Kalau yang duduk stati, tenang macam tu, yang tu tak boleh. Tapi tengoklah air mutanajis ni sekiranya tak sampai 2 kolah. Tak sampai 2 kolah. Tapi kalau sampai tak apa. Kalau sampai contohlah 2 kolah kan, 2 kolah besar ni.
besar kolah gila-gila besar ni dekat masjid, tiba adalah tak cicak sikit dalam tu. Sebab dah nak tutup tak boleh sebab besar sangat kan. Cicak-cicak, tai-tai masuk apa semua. Yang tu boleh lah dimaafkan. Sebab cicak tu bukan cicak tu tak ada akal ya. Okey ni. Okey, kadar dua kolah. Contohnya satu hingga satu suku hasta. Satu suku hasta ni, ibarat hasta ni awak punya daripada hujung jari ni sampai hujung lengan. Satu hasta. Dia macam lebih kurang dalam 48, 45 cm macam tu lah. Dia adalah dua kolah dimasuki najis tapi tidak berubah bau dan rasa. Okey. Jadi air kalau dua kolah ni lebih sama ada dua kolah atau lebih dimasuki oleh najis, itu dimaafkan. Selagi tak berubah bau, ni dah rasa. Tapi sekiranya dua kolah tapi bau-bau, dah bau macam tai kucing, kolah tu tak boleh lain tu. Okey, faham Okey, jadi ni air mukoyat. Dia bercampur dengan satu yang suci, berubah rasa, contoh macam air gula, berubah bau, pewangi baju, berubah warna air kopi. Air mukoyat ni kadang-kadang lebih kurang je lah macam dengan air mustakmal. Cuma dia nama lain sikit. Tapi sebenarnya jarang lah orang memperkenalkan air mukoyat ni. Selalunya tiga yang empat lah. Air mutlak, mustakmal, musyamas dengan mutanajis yang selalunya ditekankan. Okey. Jadi perbezaan, saya tengok perbezaan antara suci dan bersih. Jadi selama ni duduk tengok. Suci dengan bersih ni sama je. Selama saya guna je suci dengan bersih. Okey. Jadi Ustazah nak minta seorang. Boleh tak seorang je? Ustazah nak tengok siapa yang ada kat sini. Ustazah nak minta ni lah balik. Adam lah semula. Adam boleh bacakan tak maksud bersih? Sebab Ustazah dah penat dah cakap ni. Nak tunggu Adam pula. Adam ada? Ada. Ada. Okey Adam, tolong bacakan. Bersih. Pakaian yang terkena najis basuh dengan sabun atau pewangi tetapi tidak menggunakan air mutlak. Okey, jadi bagus Adam. Ain Adawiyah, boleh tolong bacakan pula dia punya sebelah tu. Yang ni. Bersih tetapi tidak suci. Tidak boleh digunakan untuk solat. Okey, bagus. Terima kasih Adam dengan Ain. Okey, jadi kalau bersih ni lah dia dah kena najis. Tapi kita tak basuh dengan air mutlak, kita just cuci dengan sabun je. Macam contohnya awak tengah jalan-jalan tiba ada najis dekat awak punya kain. Awak pun cuci dengan sabun je, Jadi dia bersih. Tapi dia tak suci. Sebab apa? Tak suci sebab awak just basuh dengan sabun, awak tak basuh dengan air mutlak. Jadi tak boleh digunakan untuk solat. Okey, untuk suci pula Ustazah nak minta Mariam boleh tolong bacakan suci tak? Konteks suci. Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Tidak bersih tetapi Sambung. Tidak bersih tetapi suci. Boleh digunakan untuk solat. Okey, terima kasih Mariam. Okey, jadi kat sini kotoran yang bukan najis. Contohnya kotoran bukan najis contohnya macam lumpur lah. Lumpur terkena dekat baju. Contohnya macam tu. Dia bukan najis, lumpur ni bukan najis walaupun dia macam berbau-bau sikit kan. Tapi dia bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Contohnya ada lekat-lekat kan. Lekat-lekat kat sini lumpur. Lepas tu kita just ambil sapu tangan je. Sapu. Jadi walaupun sebabkan dia ialah kotoran bukan najis, jadi dia boleh digunakan untuk solat. Bolehlah kita bawa pakaian tersebut untuk solat. Tapi dia tidak bersih. Sebab apa tak bersih? Sebab bila lumpur lekat kat baju kita akan nampak kesan lumpur tu melekat kan. Tapi kita cuci dah dengan tisu. Dia suci tapi dia tak bersih. Nampak lagi tumpuk-tumpuk lumpur kan. Okey, tu beza antara suci dengan bersih. Bersih ni dia tak nampak kotoran tersebut. Wangi tapi dia tidak boleh digunakan untuk solat. Sebab dia tak disucikan dengan air mutlak. Jadi ingat kalau ada tai kucing dekat kita punya kain ke dekat baju, kita cucilah dengan sabun, hilang bau. Lepas tu kita cuci pula dengan air. Kita perah-perah sikit. Itu insya-Allah bersih, boleh bawa suci. Tapi kalau sekiranya kita just basuh dengan sabun je, tak boleh. Sebab dia tak basuh dengan air mutlak. Jadi dia tidak suci. Bila tak suci, tak boleh bawa solat. Okey. Kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Okey. Fitri Aizat tolong bacakan. Apa kepentingan? Bagi 3 je.
Baca 3 je. Fitri Aizat, ada tak? Ada. Okey, lambat Okey, tak apa. Okey, bacakan 3. Sentiasa bersiap sedia untuk beribadat, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit, Okey. mewujudkan kesekitaran yang ceria dan kondusif. Okey, terima kasih Fitri Aizat. Okey, jadi kepentingan kita suci terhadap diri dan persekitaran, kita akan bersiap, maksudnya kat situ bila kita ni bersih, kita ni suci, maksudnya kita ni bersiap sedia untuk beribadat. Okey, sebabnya bila kita suci dan bersih, kita boleh nak beribadat. Tapi kalau kita ni kotor, maksudnya memang kita tak boleh nak bersolat ke nak apa-apa. Jadi kat situ kita tak bersedia. Okey, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Okey, kita pelihara kesihatan. Sebab bila kita bersih, kita akan terhindarlah daripada penyakit-penyakit seperti penyakit yang E. coli ke apa semua ni kan. Macam sekarang ni, COVID-19. Contohnya bila kita pelihara kesihatan kita, contohnya kita keluar pergi mana-mana, kita kedai, kita sentuh-sentuh, lepas tu kita terus makan. Kat situ akan adalah kita tahu penyakit virus-virus yang ada kat tangan kita terus makan. Itu bahaya. Jadi kita kenalah sentiasa basuh tangan dengan sabun. Basuh dengan sabun ataupun sanitize. Lepas tu basuh dengan air. Jadi kat situ kita pelihara kesihatan. Bila kita basuh tangan kita cucikan diri kita, InsyaAllah kita bebas daripada penyakit. Dan mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Sebab apa? Sebab bila kita bebas daripada penyakit, kita akan gembira lah. Kalau kita tengok ada keluarga kita yang sakit, kita pun rasa risau. Jadi tak ceria, nak kata ceria pun tak ceria. Okey, itu untuk hari ni. Okey, ni bahasa sebelah ni. Okey, ni soalan. Ni soalan ni nantilah Ustazah akan share soalan ni dekat dalam kamu punya WhatsApp nanti. Okey, sekarang ni Ustazah nak kongsi. Okey, kita nak main satu permainan. Kita nak main permainan. Dua permainan. Adalah 7 sumber air mutlak. Ada 7 jenis air yang kita boleh gunakan untuk berwuduk. Tukar wifi. Lambat. Nampak kan? Kenapa saya kecil? Okay, kejap Saya tukar wifi ni supaya laju sikit. Okay. Okay, baiklah. Mari kita main permainan. Sekejap Ustazah besarkan sikit ni Ustazah zoom. Sebab nampak kecil Ustazah zoom sekejap. Kecil. Okay, kita zoom. Okay, nampak dah kan? Boleh nampak lah, boleh nampak dah kan? Okay, jom kita main. Okay. Boleh. Ni ialah 7 sumber air mutlak. Yang pertama, okay, rasa-rasa air apa ni yang ada 2 perkataan? Mata air. Okay. M A I R. Okay. Okay. Seterusnya, mata air. Seterusnya air apa agak-agak ada huruf G ni? Sungai. Cepat, cari energi sungai. S-U-N-G-I. Okay, seterusnya. Air apa yang seterusnya ni? Agak-agak ni ada huruf P. Perigi, okay. Perigi. P-E-G-A-P. R. R lepas tu? G. I. G-I. Okay. Okay, next. Air apa ni? Hujan. 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 Okay. H. U-J-A-N. Okay, hujan. Dan seterusnya. Okay, air apa ni? Ulat. Laut. Okay. Eja laut. L-A-U-T. Okay, A-U-T.
Dia dah air luwat nanti. Okey, seterusnya. Ni air terakhir ke? Okey. Yang ni seterusnya. Salji. Okey, salji. S, Lagi. A, A, L, L, J. A, I. Alright. Ada lagi ke air seterusnya? Okey, satu soalan yang ni ke yang terakhir. Air apa ni? Munit. Embun. Bun. Ambon. Okey. E, Embun. M. M, B, B. U, N. Alright. Ambon. Okey. Betul Yes, semuanya. Okey, seterusnya ada lagi permainan. Ada satu lagi permainan. Ini untuk 7 air, untuk 7 jenis air mutlak. Seterusnya saya nak tunjuk kepada kamu pula. Main aktiviti je. Satu lagi permainan. So saya nak tengok mana ini untuk menguji kefahaman kamu terhadap keseluruhan topik. Jadi mari kita tengok. Okay, so nak tengok. Okay ni Jom kita main ni. Okay, let's play this game. Alright. Boleh nampak skrin kan? Apa? Alright. Soalan pertama, dah ada masa ni. Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Air mutlak. Suci. Air Mutlak. mutlak. Alright, betul. Bagus. Air yang dimasuki najis ialah Muta najis. 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 Okey, bagus. Okey, najis terbahagi kepada 3 yang berikut kecuali ada 3 jenis najis tapi yang mana bukan? Mutlak. Mutlak. Okey, bukan. Betul. Air yang disimpan dalam bekas logam terdedah kepada matahari. Tadi air apa? Musyamas. Musyam pun boleh juga. Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci ialah air apa? Dia bersih tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Muta najis. Muta najis. Mustakmal. Okey, betul mustakmal. Okey, taharah ialah apa dia? Suci dan bebas, suci dan debu, suci dan kotor, suci dan bersih. Daripada hadas dan najis. Suci dan kotor. Suci dan bersih. Suci dan bersih. Alright. Okey, bagus semua. Betul lah. Maksudnya korang kuis hari ni memang 100% untuk korang semua. Jadi, Susana ucapkan terima kasih. Nanti saya bagi hadiah lah. Macam tu. Okey. Jadi, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Susana nak tanya, kamu faham tak dengan apa yang kamu belajar pada hari ini? Faham. 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 Faham dengan jelas kan apa yang kamu belajar pada hari ini? Ya. Ya, faham. Okey, kalau boleh faham. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Jadi kita perlu sentiasa bersih, jaga kebersihan diri kita terutama untuk kita solat. Sebab bila kita jaga kebersihan kita, insya-Allah selain pada kita dah bersih sebagai satu persediaan untuk kita beribadat, kita juga akan disenangilah oleh orang sekeliling sebab apa? Kita ni berbau wangi, bersih, kan? Orang pun suka. Okey, itu saja untuk kelas pada hari ini. Kita jumpa hari esok lusa kan? Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.